Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So kalau malam tadi tu dah buat live untuk tengok ke manakah arah permintaan anda untuk tengok sebaran chart. So untuk pagi ni tu akan buat sedikit analisis sebab apa? Untuk pagi ni tu tengok ada sedikit berlaku dropping untuk di Bitcoin. So adakah dropping itu hanyalah sebagai untuk retest untuk sebelum kita naik lagi ke atas, ataupun dropping ini kita akan terus melakukan dropping seperti target ni kan, ada 14 ke 10k. Nanti kita tengokkan di chart. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu. Nanti tu akan bukakan tu punya untuk tengok ruangan komen minta malam. So ini adalah coin market cap. So pertama kali kita tengok di coin market cap dulu untuk performance untuk semalam, iaitu total market berada di 848 bilion dengan volume semalam 47. Sedikit volume naik 848 bilion, kemudian volume dari 27 ataupun 29 naik ke 47. So almost naik hampir 100%. BTC juga close to 40% dan Ethereum naik daripada 88 ke 19.1. So tengok summary semalam untuk tengok pergerakan market, total market increase 2.20, total market 2.20, volume volume 136% tu meningkat. Aku kata banyak untuk semalam. Baru kita tengok agak ada candle hijau yang dan semua expected malam tu tengok malam Bitcoin, altcoin semua ada satu candle hijau yang amat bullish. So tengok adakah bullish ataupun bulltrap, kita akan tengok di chart. So harga semasa untuk currently Bitcoin berada 17.2, naik minyak 1.44, Ethereum 1.3, dah lama kita tengok 1.2 dan naik lagi $100 kepada 4%. So lain-lain altcoin ada tak yang naik tinggi? SRP 2.3, Cardano 8.79%, naik lagi daripada 27 dan 31. Dogecoin 4%, untuk Solana 19%. So daripada kita punya range buy tu, iaitu dari $12 ke $4 dah kali dah $16. So mungkin pagi tadi semalam pun saya cakapkan Solana dah pun break dia punya satu small pattern bullish, tapi belum lagi break dia punya betul-betul daripada downtrend nak ke uptrend. So malam tadi tu dah ada buat live. InsyaAllah pagi ni kalau sempat tu akan tengok balik. So let's go kita pergi ke chart kita, iaitu Bitcoin, apa yang berlaku. So inilah pergerakan di Bitcoin. Nanti zoom balik. So kita tengok pergerakan di Bitcoin, apa yang berlaku untuk semalam. Kita tengok price melakukan jump daripada 16.8 terus pergi ke kawasan 17.3 ataupun 74. Macam juga kan kita ada sedikit kalau kita letak satu trend line kat sini, so kita ada sedikit resistance. Dah pun berlaku sedikit resistance. So ini biarkan saja, kita kita boleh monitor sikit je, tak perlu monitor secara heavy sangat, tapi kita tahu kini ada sedikit aku kata rintangan ataupun level dekat kawasan ni. Dah pun berlaku reaction, dan reaction ini untuk di 4 hours kita tengok, iaitu kita tengok expected di 4 hours agak heavy, iaitu di mana RSI overbought, stop RSI overbought dan berlaku dead cross untuk di RSI. Dan kita tengok price ini pun jangkakan kita ada rejection daripada kawasan resistance, small resistance. Kita ada doji, kemudian kita ada candle merah ni, iaitu sekiranya candle merah ni body close below hijau ni, meaning ini tanda apa? Ini adalah tandanya penama bearish divergence. So bearish engulfing. So bearish engulfing apa maksud? Expect price akan drop lagi bawah. Drop sampai mana? Full target kita akan ada di kawasan ni, small resistance kawasan ni. Dan kalau sekiranya untuk tengok bullish itu kekal atau tidak, sekiranya kita break bawah ini, so ini kita buat consider lower low kita buat high low, seperti kita akan buat breakout ke bawah, di mana macam cakapkan untuk yang ni, untuk chart ini kita ada target, iaitu kita ada buat bear flag itu menuju ke kawasan kita punya lower low balik, iaitu 15.6. Dan kan sekiranya kita break lower low kita 56, ini jangkaan kita akan ada 10% drop ke kawasan almost dalam 14k. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin. So currently kita tengok macam semalam, jangan pump ni jangan buy, biarkan dulu. So kita tengok untuk di 4 hours nak agak bearish. Untuk di 1 hour kita tengok 1 hour apa yang berlaku. 1 hour kalau tengokkan 1 hour kita nampak ada pergerakan bearish sebelum yang ni jatuh. Sebelum yang ni jatuh malam, kalau ada siapa yang alert, dia akan nampak pergerakan ini. Kita akan nampak pergerakan, iaitu price buat tidukan higher high, price buat higher high, kemudian RSI buat higher low. Tu meaning kita nampak inilah bearish divergence, dan bearish akan start jatuh, dah pun jatuh. So currently untuk di Bitcoin nak tengok kita ada key level almost kita boleh letak dalam kawasan ni untuk di 1 hour ni, atas sikit kawasan ni. So ini sekiranya kita tengok RSI ni, sekiranya RSI ni sampai ke kawasan ni, stop RSI di 1 hour berada oversold,
stock ataupun berada masih lagi ada momentum, ikutkan kali untuk ini masih lagi ada momentum untuk drop. So meaning as possible untuk hari ni mungkin kita drop balik ke kawasan ni dan kita tengok sama ada dia bounce ataupun breakout. So boleh drop ke kawasan ni untuk bounce ataupun dia drop kawasan ni breakout triangle kuning ni, meaning kita akan expect dia akan attack balik bawah. Attack bawah cakap tadi di 4 hours kita nampak RSI overbought, RSI overbought. So pressure itu ada. So breakout ini meaning kita masih lagi boleh break ke atas. Macam kan untuk dalam Discord channel itu juga akan expected untuk Bitcoin sekiranya kita melakukan pump, Bitcoin melakukan pump dengan RSI dan stop RSI overbought. So bila berlaku pump, kita ada volume semalam, kemudian naik lagi kawasan kita ada major resistance. Bila sampai major resistance ni aku kata price nak naik tu dah penat. RSI above oversold, stop RSI pun RSI overbought, stop RSI pun overbought. So bini yang berbatu kita dengar akan ada huge rejection. So sama ada kita rejection kat sini ataupun rejection kat sini, dua-dua boleh berlaku. Tapi nampak ni ada possible juga, iaitu price akan sedikit bounce, kemudian naik ke kawasan ni one more time. Kemudian kat ni kita akan buat nampak pergerakan sedikit bearish. Kemudian kita akan breakout ni kita jangan start below ini dan attack ni jangkakan another drop ke bawah. So itulah untuk jangkaan Zul untuk di Bitcoin untuk short term. Untuk di 1 hour, 4 hours. So kita akan tengok adalah pergerakan ni, so walaupun ada possible kita berlaku rejection, kita tengok macam mana. Nak tengok bullish momentum masih lagi build up, kita perlu breakout pula, iaitu 17.3, iaitu kita ada kawasan resistance ni, breakout ni kita boleh above atas untuk kawasan ni, dan kawasan ni kita ada resistance. Kita menunjukkan RSI atau stop RSI dah pun berada overbought. So ini pressure untuk naik itu sebenarnya dah makin kurang. So unless ada volume saja yang boleh breakout kita punya level-level atas ni. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen untuk di semalam untuk ruangan komen. Ada yang tanya tu, hai Zul, buat macam besar pula movement dia. So Cardano. So Cardano tu kan tengok balik live malam tu ada buat live. Siapa yang boleh nak request live, insyaAllah malam nanti tu akan buat live lagi. Paling awal pukul 11 lah, buat skip mungkin dalam paling lewat 11.30. Dan kalau jadi tak jadi, tu akan inform dalam Discord channel. Tapi tu akan cuba buat schedule tu 11 malam tu akan cuba buat. Sebab apa kalau tu kerja malam lah, kalau kerja pagi tu akan buat awal. So Cardano apa yang berlaku huge pas malam, dan macam juga semalam kita expected boleh berlaku rejection bila-bila masa disebabkan RSI berada overbought, stop RSI berada overbought. Currently sedikit bullish walaupun stop RSI berada overbought, tapi stop RSI dah pun berada hampir oversold. So meaning dia nak build up balik naik atas. Sebab apa, kita ada satu range ni dah pun di break. Mungkin kat sini nak senang cerita, mungkin kita boleh letak range box di kawasan ni. So breakout, so sama ada Cardano berjaya hold atas support ini, atas box resistance sebelum ni yang menjadi support. But ini kita nak tengok lah, yang kita nak tengok RSI cooling down at least ke kawasan 50, stop RSI oversold. So ini kita jangkakan price ada possible untuk push atas ada lagi. So macam juga kan untuk Cardano untuk long term, yes ada kenaikan yang besar untuk di Cardano ni, tapi untuk dia punya bullish belum lagi. Sebab apa, kita masih lagi dalam falling channel. Tapi falling channel yang kuartal positifnya adalah reversal pattern, breakout saja ni adalah kita jangkakan bullish momentum tu akan build up dengan cantik. So menjadikan tahun ni dah start boleh DCA. So Cardano whatever price currently adalah good time untuk anda DCA. So itulah untuk di Cardano. So next kan di ruangan komen kita akan tengok file dia fundamental ke tak. Tolong tengok review file dan dia punya dia punya fundamental tu nak review memang aku kata take time sebenarnya. So dia akan review tengok dia punya fundamental, aku kata technical saja. Filecoin FILUSDT. So Filecoin juga melakukan kenaikan. So nombor untuk semalam ada volume Bitcoin naik, so expected semua naik. Cumanya untuk Filecoin ni menunjukkan untuk yang ini dah sampai price target. Point of breakout dia dapat bearish, dah ada review dulu point breakout ni, breakout dan kita dah pun sampai target di mana $2.2. So adakah yang dah buy ikutkan $2 ni berapa persen? Untuk currently dah sampai dia punya support 2.2 ni. Kalau Filecoin ni siapa yang nak buy dulu, $2.2 adalah good range untuk buy. Kita akan tengok di daily jap. Alright, sebab apa dia dah break below support dia. So untuk tengok untuk long term kita nak tengok build up bullish tu ada tak ada. Tu kita tengok Filecoin perlu breakout dulu tu punya garisan kuning ni. Breakout above $5, kita jangkakan dia boleh attack lah $10. Attack above atas $10 barulah kita nampak dia healthy balik. Sebab apa, ikutkan di
Binance ni dia punya starting price adalah di kawasan $10. So consider nak buy kawasan ni adalah consider harga dah murah dah ya. Harga yang ni 3.8 ni. So antara kawasan ni nak DCA boleh DA, tapi tengok RSI overbought, stock RSI overbought, RSI pun hampir berada overbought, dan kita masih lagi berada at least small below key level. Tu meaning untuk jangka ni price ada possible boleh another drop. Drop sampai mana tak pasti. Sebab apa, kita dah tak ada real support bawah ni. Real support kita lah di $10. Support yang kita ada currently adalah semuanya adalah aku kata hanyalah free fall. Kita consider boleh cakapkan sebagai free fall. Ini tak boleh katakan. So kita jangkakan adalah sebagai free fall saja untuk di Falcon. So nak tengok dia strong atau tidak, perlu breakout at least kawasan ni dan regain balik above $10, barulah kita jangkakan good untuk sada fundamental. So nak tengok fundamental elok tak elok, tengok technical pun dah tahu. Kalau price itu breakout bawah dia punya garisan quarter release contoh dia start $10 kawasan ni, kalau breakout bawah tu meaning investor besar tu dah lari. Bila investor besar lari, kenapa? Meaning ada something wrong dengan dia punya fundamental. Tapi nak tengok dia build up balik secara technical, price perlu breakout one by one ataupun build up, dia boleh bullish momentum dengan breakout level penting. So kat Lilika ni ada di kawasan $5, $10. Yang penting adalah price mesti above balik $10, barulah kita jangkakan untuk long term ataupun next bulan dia ada opportunity untuk naik balik. Itulah untuk di Falcon. So di ronggang komen lain kita tengokkan lagi. Salam tu 16.1 dah boleh start pump ke? Okey, 16.1 dah start pump ke? Macam kan tu tak pasti dia pump atau tidak dan tidak. Sebab apa? Dah ikutkan kita ada data untuk 4 year circle, bottom adalah possible bulan 12 dan bulan 1 awal tahun untuk second year. So second year bearish market. So bulan 12 kita dah lepas, bulan 12 kita tak dapat low, kita dapat low ke bulan 11 kita. So bisa juga bulan 1 possible kita akan ada interest rate ataupun CPI data. Sebab apa? Data-data employment rate sebelum ni main role tu tinggi, tak menjemlahi Fed. Bila tak menjemlahi, apa berlaku? Expected untuk Fed perlu naikkan interest rate lagi. Tu berapa base point tak pasti. Kalau 25 base point mungkin sihat, tapi kalau naik sampai 50, 70, 100 base point, apa yang berlaku? Kita akan nampak ada spike untuk di Bitcoin akan melakukan kenaikan. Bitcoin melakukan DSY, dolar akan melakukan kenaikan, meaning kita akan tengok Bitcoin akan drop. Nanti tu akan tunjukkan chart di DSY. So lego tepi terus, nanti tu lupa. So DSY kita tengok apa yang berlaku. DSY apa yang tu nak terangkan tadi ialah dengan jangkaan kata ekonomi news tu kita tengok untuk di DSY dah pun berada di kawasan key level dan kita ada bullish pennant, kemudian kita ada trend line. So jangkaan tu adalah untuk dollar rebound tadi. Tengok RSI pun berada over bawah, cuma stock RSI je sikit. Sebab ini di daily. Kalau di 4 hours kita tengok RSI dan stock RSI dah pun berada oversold. Ini bermakna kita tengok untuk di kuartal dolar ataupun dolar index adalah pressure untuk bounce itu lebih tinggi berbanding untuk drop. So meaning nak naik tinggi tu macam mana? Maksudnya kan dengan kalau kita dapat CPI, iaitu CPI kita dah berapa? Untuk US 7 point lebih lah. Tu tak ingat berapa dulu lah. Kalau increase balik. So increase balik itu meaning be ready saja. Fed akan naikkan interest dengan tinggi untuk cover. Meaning kenaikan interest tu akan menyebabkan dolar mengukuh. Bila dolar mengukuh, apa berlaku? Aset-aset seperti Bitcoin akan drop. Sebab tu cakap kan ada possible untuk last drop dengan news ataupun expected untuk tengah bulan ini. So itu peluang macam kan sama ada price kuartal stay lagi akan berada di kawasan 17 yang ni ataupun price drop. So kalau drop, kita akan dapat harga bottom yang Zul nakkan ataupun harga bottom yang Zul happily untuk buy, ataupun price hanya sideways saja untuk continue 2 tahun tak boleh. So Zul akan start the sales. Sebab cakap Zul tunggu last data. Kemudian tengoklah kalau rezeki, kalau dia quarter drop, itu rezeki untuk bottom. Kalau dia hanya naik sikit dan sideways, tak kisah. Mencakapkan range untuk buy untuk long term adalah antara dua data lama ni. Kita tengokkan sikit di mana tu punya chart. Okey, yang ni untuk long term hanya untuk DCA menunjukkan tu ada range buy antara dah lama tu buat ni, iaitu dah 26,000 ke 14k. Kan consider senang 25,000 ke 15k adalah tu punya range untuk DCA. Dapat buy atau tidak, whatever price dalam kawasan ni, range ni 25,000 ke
15,000. Sama juga whatever Bitcoin berada di kawasan ni, whatever selagi Bitcoin berada di kawasan ni, selagi tu boleh kita buy altcoin. So range itu tinggi. So kalau dapat harga 14-10k itu rezeki. Kalau tak dapat, even kalau price naik 20 pun still lagi kita consider buy dalam kawasan bottom. So itulah untuk di Bitcoin. Dan juga untuk jawab persoalan tadi, kenapa jangkakan untuk 16 ni expected boleh pump tidak, jika kan tak sure boleh pump tidak, tapi tu jangkakan untuk another drop. So galak betul. Nanti kita tengokkan tu pernah lama dah naik. Gala tu semalam tu tengok buat live, semalam ada yang masa live ada buat request. So Gala dah melakukan kenaikan dan expected dia dah buat pergerakan bullish, yang mana dia dah break dia punya quarter falling channel, iaitu daripada downtrend untuk mengatakan berubah jadi uptrend. Tapi cuma macam juga kan, altcoin ni walau bullish mana pun, selagi Bitcoin tak tunjuk tanda bullish, so hati-hati. Sebab apa? Ada saja chart yang kita breakout, tapi price tu walaupun breakout dia akan retest tu dia akan still lagi retest below dan below. Tapi pun untuk di Gala ni macam kan, price dah boleh buy. Sebab apa? Untuk di Gala kita tengok target lah 95%, harga dia jatuh tu lah 98%. So macam juga kan, untuk mana-mana altcoin, whatever coin jatuh 95%, antara range 95% ke 95% ke 98% adalah good range untuk buy. Cumanya untuk Gala ni kita dah breakout sikit above balik. Dan untuk positif tak positifnya, kita tengok pertama dia dah break kita punya pattern. Kemudian kita tengok kat sini, ni kita last support sebelum ni, dan kita tengok berlaku support Fibonacci itu sebelum ni menjadi resistance. Dan kita kekal tak, kita ada satu trendline ni, kita boleh jangkakan, kita letak yang ni. Alright, sekiranya price tu above balik 4 sen ni, kita boleh jangkakan build up bullish momentum tu boleh naik. Tapi macam kat malam, di daily pun RSI dan stock RSI overbought. Di 4 hours tengok 4 hours. 4 hours pun RSI overbought sangat, stock RSI pun boleh overbought. So meaning untuk pressure down tu ada. Untuk kalau di 4 hours pun kita dah nampak sikit bearish, kita ada doji dengan candle merah pula tu. Tu meaning kalau candle yang doji candle merah, sebenarnya kita tengok ada possible untuk kita another drop lah. Tapi yang paling healthy kalau ikutkan doji ni, doji doji pula shooting star tu lupa dah, Helmer shooting star kalau tengok shooting star tu, kalau yang hijau kemudian yang ni adalah merah, tu lagi heavy lah. Tapi apapun ini nampak rejection daripada kawasan ni. Sebab apa? Overbought sangat dah price. So possible price untuk di Gala ni boleh drop balik ke kawasan ni. So siapa yang minat, tu pun minat nak beli Gala. So tu termis sebenarnya tu tak pasal lama tak tengok Gala. So kalau drop balik kawasan 2 sen adalah good buy. Untuk apa? Di dalam 2 sen adalah Gala dalam 98%. So tu ada average tinggi lah daripada 33 sen. So ada dalam berapa ratus coin. Tu tak ingat, nanti tu akan tengok balik. Tapi untuk kawasan ni memang Zul berminat. Kalau 2 sen ni memang Zul berminat untuk dapatkan 10,000 coin untuk long term. Itulah untuk Gala. So next coin di ruangan komen lain, kita akan tengokkan tengok HT coin. Okay, HT coin. Okay, last untuk review pagi ni HT coin. So HT coin ataupun HUB coin, HT USDT. Apa yang berlaku HB tu dah tak banyak dah. Tu dah ambil profit semua tu, dah keluar semua modal dan profit untuk HT dulu. Currently ada tinggal sikit je, berapa coin je, dalam 4-5 coin saja. So tengok untuk di HUB apa berlaku. HUB kita tengok situ kan, tengok di daily nak tengok range besar sikit. So kita berada di dalam range buy untuk HUB. Siapa yang ni, tapi HUB ada rumor-rumor sikit kan. Ada faham siapa yang tengok rumor tu, ada rumor-rumor sikit, tapi tu tak nak spread rumor. Tapi itulah kata, jangan hati-hati, jangan simpan dalam mana-mana exchanger. Currently yang paling hot yang HUB tu, jangan simpan dalam HUB. Kalau ada asset tu sarankan untuk transfer ke dalam ledger. So kali ni kita berada di kawasan support ni, iaitu dalam range 90. So whatever, kalau anda yang masih yakin dengan UB untuk long term, so whatever price dalam kawasan ni adalah good untuk anda DCA. So chart masih lagi healthy dengan rumor apa berlaku dari HT normal, tapi chart mengatakan price masih lagi in good healthy movement. So ini kita jangkakan untuk quarter HT ni, whatever price antara $5 ke $2.5 adalah good range untuk DCA. Untuk expectant dia akan rebound balik naik atas. So inilah good range untuk buy untuk di HT. Cuma quarter close monitor untuk pergerakan news di HT ni. Sebab apa, kita adalah rumor-rumor yang mengatakan HT adalah next exchanger yang akan drop. So itulah untuk sebelum ni ada got KuCoin pun ada. So rumor tu banyak, tapi tengokkan chart itu masih lagi healthy. Unless HB untuk secara teknikal dia break up bawah support ni. So ini kita tengok, jangkakan dia punya fundamental pun ada something wrong. So itu saja nak tengok secara teknikal. Secara teknikal dia akan effect,
technical akan beritahu kita dia punya secara fundamental. So nak tahu secara detail, kena bacalah, kena banyak baca, kena tengok banyak monitor. So itu aja untuk pagi ni guys. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di next review, dan insyaAllah malam nanti Zul akan buat live macam semalam. Sebelah malam Zul akan umumkan awal sikit, dan kalau jadi tak jadi itu menjaga Zul akan sharekan dalam Discord channel. Sekiranya anda berminat untuk support Zul punya channel, klik saja button join ni untuk jadi punya membership. Kemudian type saja membership dalam klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord, dan apa yang benefit anda mendapat masa-masa Zul live. Siapa-siapa yang ada bench membership Zul akan priority dulu untuk tengok chat dia. Untuk semalam pun Zul dah clearkan membership. Kemudian ada yang subscriber, dan kalau sempat Zul buat, tapi juga Zul akan more priority kepada membership. Dan kepada subscriber pun Zul akan buat juga sekiranya Zul clear dulu semua aku kata persoalan daripada membership. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda di next review. Assalamualaikum, bye bye.